Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton wanita hari ini. Hari ini insyaAllah saya dan juga Sugita akan menemani anda sepanjang 1 jam ini untuk terus kami kongsikan, Sugi, kan? Ya. Pelbagai informasi-informasi menarik dan juga topik yang telah pun dirangkumkan oleh rakan penerbit pada hari ini. Hari ini tak ada buat dangdut kopi dangdut, TikTok kopi dangdut. Jangan ingatkan penonton. Saya nak ingatkan mereka supaya mereka boleh terus ke Instagram WHI TV3 dan terus follow kami. Manalah tahu boleh berinteraksi bersama kami melalui Instagram WHI TV3. Dan mungkin juga disebabkan semalam kita kongsikan TikTok tu, kalau ada dalam kalangan anda penonton-penonton yang teringin sama kan, nak kongsikan informasi menarik, nak TikTok ataupun mungkin nak cuba meniru gaya dan juga aksi pengacara-pengacara, ada buat video itu dan terus tag kami di WHI TV3 Instagram. Ingat tau? Baik, seperti yang Fiza katakan, kami nak kongsikan banyak yang menarik hari ini. Tapi sebelum itu kita nak berkongsi juga angka kes COVID terbaru setakat semalam, iaitu 869 kes baru dilaporkan dengan 725 kes sembuh. Tahniah kepada barisan hadapan yang bertungkus lumus dalam membantu kita mengurangkan bilangan kes COVID-19 ini. Bila kita cakap tentang jumlah kesembuhan yang agak tinggi ini, kita juga nak ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia kerana patuh dan juga akur dengan setiap gadis panduan yang telah pun ditetapkan. Dan kita juga harus tahu untuk kita jaga diri kita dan jaga insan di sekeliling kita, kita haruslah mengikuti segala SOP standard yang telah pun disediakan. Bagi kita, orang kata tak ada orang lain, kerajaan boleh tetapkan garis panduan, tetapi kita kena jaga diri kita. Sebab Sugi, kalau kita cakap tentang aspek kesihatan ni kan, ia sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Orang kata kalau kita ada duit berjuta-juta ringgit pun, tapi kalau diri kita tak sihat dan tak boleh nak meluangkan masa dengan keluarga, rakan-rakan dan sayang, dia mungkin tak seronok macam tu kan. Setuju sangat apa yang Fiza katakan. Dan bercakap mengenai kesihatan ni, Fiza, saya kira bukan sahaja daripada luaran, kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita juga amatlah penting. Tapi mungkin kadang-kadang kita tak memberi kesihatan mental kita itu perhatian seperti mana kita memberi kesihatan fizikal kita perhatian itu. Ini mungkin juga Sugi, kerana kesihatan mental ni tak ada simptom-simptom seperti kalau kita kaki kita patah, kita tahu boleh bersimen. Kalau kita sakit kepala, kita cakap kita sakit kepala kita berat. Kalau kita sema-sema ada air keluar di hidung dan sebagainya. Tetapi kesihatan mental ini mungkin tidak ada simptom-simptom tertentu, tetapi ia harus diberi perhatian. Dan kalau kita lihat juga kerajaan di belanjawan 2021 baru-baru ini turut memberikan peruntukan sebanyak 24 juta bagi program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan substans, selaras dengan keperluan talian sokongan psikososial KKM yang menerima lebih 35,000 panggilan dari Mac hingga Oktober 2020. Dan saya kira Sugi, ini juga mungkin ada perkaitannya dengan pandemik COVID-19 ini yang mungkin ramai dalam kalangan kita mengalami masalah kesihatan mental ini akibat kehilangan pekerjaan, keganasan rumah tangga dan macam-macam lagi. Dan seperti yang telah Bu Sugi katakan tadi, hari ini sebenarnya kami nak bawakan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini sama-sama kita membincangkan tentang masalah kesihatan mental. Tapi ini agak berbeza sikit. Hari ini kita nak kongsikan tentang FOMO. Kalau kita biasa dengan FOMO ni, kita tahunya kita mengetahui FOMO ni setakat satu hashtag sahaja di media-media sosial. Maklumlah anak-anak muda ni selalu orang kata fall in the bandwagon kan, orang kata selalu apa yang orang lain buat kita pun kena buat. Kalau tak buat rasa ketinggalan. FOMO ni dalam bahasa Inggerisnya atau fear of missing out, ataupun dalam bahasa Melayunya perasaan takut apabila ketinggalan daripada perkembangan semasa. Ini juga mungkin Sugi impak ataupun implikasi daripada media sosial. Sebab hari ini kita lihat kan kita semua terdedah dengan media sosial. Apa yang ada dikongsikan di media sosial ini juga kadang-kala boleh membawa impak yang negatif pada orang di sekeliling kita tanpa kita sedari. Betul Fiza. Tapi saya rasa kan Fiza, ramai dalam kalangan kita, mungkinlah anak-anak muda tahu FOMO itu setakat satu hashtag, tapi
tetapi mereka tidak mengetahui yang FOMO ini antara masalah kesihatan mental juga, dan itu yang akan kita ulas dan bincangkan hari ini bersama dengan pakar kita di studio. Jadi kalau anda di rumah ada apa-apa pendapat ataupun soalan anda mengenai topik kita pada hari ini, iaitu masalah kesihatan FOMO, fear of missing out, terus ke Facebook WHI TV3 ataupun Instagram WHI TV3 dan kongsikan pendapat anda, soalan anda, dan kami akan cuba bertanya soalan anda kepada pakar di studio. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Fear of missing out atau FOMO didefinisikan sebagai perasaan takut apabila ketinggalan daripada perkembangan semasa. FOMO antara masalah psikiatri yang popular ini sering berlaku dalam kalangan individu yang aktif di media sosial akibat perasaan kurang senang melihat kehidupan orang lain dan terpengaruh dengan keadaan semasa. Ini secara tidak langsung turut menyumbang kepada tekanan sosial, rendah keyakinan diri dan kemurungan sehingga ada yang sanggup melakukan jenayah disebabkan tekanan yang diterima. Baru-baru ini satu kejadian melibatkan kematian seorang remaja dipercayai dibunuh oleh rakan sendiri. Suspek mendakwa sering diejek mangsa, kehidupan keluarganya yang susah dan perasaan tidak puas hati menjadi punca pembunuhan tersebut. Apakah punca atau faktor yang menyebabkan individu berdepan masalah ini? Apakah impak dan implikasi perasaan takut apabila ketinggalan ataupun fear of missing out ini? Kalau selama ini kita hanya melihat FOMO ni sebagai satu terma yang boleh digunakan bersahaja saja, sekarang adalah masanya untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai fear of missing out ini, iaitu FOMO dan bagaimana ia memberi impak terhadap kesihatan mental seseorang. Ini yang kita bincangkan kepada anda penonton-penonton. Di kesempatan ini mungkin ramai dalam kalangan anda yang hari ini bekerja dari rumah. Kalau tak sempat menonton kami bertentang mata, dengarkan apakah yang bakal kami kongsikan kepada anda, kerana masalah kesihatan mental ini bukan masalah remeh, kerana ini satu masalah yang harus kita ambil kira, tidak kira siapalah diri kita. Dan kita nak kongsikan topik ini bersama dengan dua tetamu yang telah pun bersama dengan kita di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Najwa Latif. Apa khabar Najwa? Alhamdulillah. Najwa juga merupakan seorang pensyarah yang mungkin Najwa boleh berkongsi pengalaman bagaimana bersama dengan anak murid Najwa. Dan kita juga bersama dengan tak lain tak bukan, kalau kita bercakap tentang isu masalah kesihatan mental, ini antara orang yang sangat aktif berkongsi maklumat dan juga pendapat bukan saja di TV tetapi di media sosial. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin selaku pakar perunding kanan psikiatri Universiti Melaya. Apa khabar doktor? Baik. Sihat Baik doktor. Kalau kita lihatkan laporan tadi doktor, memang FOMO ni sesuatu yang serius. Tapi seperti yang saya katakan pada Fiza di awal tadi, mungkin ramai tak tahu apa sebenarnya FOMO, sebab selama ni kita tahu FOMO melalui media sosial sahaja kan. Setiap orang #FOMO kan. FOMO jomo. Exactly. So mungkin sebagai pembukaan, doktor boleh kongsikan dahulu dari segi kesihatan, apakah itu FOMO? So yang pertama, terima kasih kerana menjemput saya ke Wanita Hari ini. Saya rasa memang satu isu yang penting kerana walaupun dia bukan masalah kesihatan mental per se ataupun penyakit mental sering kita bincangkan, macam Fiza kata tadi, kemurungan, kegelisahan, tetapi ia merupakan salah satu isu dari segi psikologi, di mana kita cuba memahami tingkah laku dan perihal individu yang mungkin boleh menyebabkan isu-isu kesihatan mental yang kemudian lain. So dari segi FOMO ni, kalau kita tengok dari segi di mana bahasa tu agak lama juga perkataan FOMO tu, tetapi dari segi kajian tu baru-baru lagi. Kalau 5 tahun ni semakin memuncak kajian mengenai FOMO ini. Memandangkan saya terpaksa masuk ke dalam TV untuk membincangkan isu ini, saya pun melihat dan memang ada dah beberapa rencana dan juga rencana saintifik yang mengatakan asal-usul FOMO dan juga kesan-kesan sampingan yang berlaku disebabkan oleh kejadian ini. So, sebagai ringkasannya, FOMO ni adalah situasi di mana individu itu selalu terpaksa selalu terpaksa bersedia untuk mengikuti trend semasa. Dan dia punya elemen yang ada isu kesihatan mental tu di mana mereka rasa risau atau gelisah
mungkin ketinggalan. Okey. So yang isu ketinggalan tu yang menyebabkan kesan-kesan sampingan yang lain. Belum lagi kita bincangkan dari segi kesannya kalau kita melihat dunia orang yang nampak lebih cantik dari dunia kita. Sempurna. Ya, dan kita pun ada perasaan lain macam tadi dibincangkan dalam tu, perasaan kurang confident dari segi diri, mungkin ada rasa envy atau jealousy kan dari segi situ. So ada lagi elemen-elemen lain yang disebabkan oleh FOMO tadi itu. Okey. Satu penjelasan permulaan yang ringkas yang mudah untuk difahami. Kita faham FOMO ini adalah rasa takut ketinggalan, ditambah pula dengan rasa cemburu, mungkin rendah diri dan iri hati itu sendiri. Dan mungkin Najwa sendiri sebagai seorang pendidik, kalau kita lihat mungkin juga berkaitan masalah FOMO ini lebih banyak dikaitkan dengan mereka yang lebih muda umurnya. Mungkin kerana mereka dalam kalangan ini lebih agak sukar untuk mengawal emosi dan juga perasaan mereka. Tapi kalau Najwa lihatlah dalam kalangan pelajar-pelajar tu kadang-kadang kan mungkin ada juga FOMO dalam kalangan mereka yang kalau lecturer rasa macam kita bagi perhatian lebih kepada budak yang lebih pandai ni, mungkin ada lain yang rasa macam saya pun bolehlah, kenapa Miss tak bagi perhatian kepada saya. Ada tak situasi begitu berlaku? Okey, untuk semester yang baru ni, sekarang ni Wawa tengah mengajar, memang kita ada student yang kita memang bincang pasal hal ini, di mana ada lecturer yang macam memberi lebih perhatian pada certain student, dan ada most of the student rasa macam left out lah sebab perhatian yang tak diberikan. Dan benda ni sebenarnya something yang kita patut consider lah in a way, sebab Wawa rasa dia sangat memainkan peranan sebagai seorang pendidik. Kita kena jadi role model yang baik, dan juga sebab apa yang kita buat ni adalah reflection, sebab student kita pun akan buat benda yang sama. Dan memang ada student yang merasakan sebegitu. Jadi macam Wawa memang Wawa menggunakan kaedah di mana apa-apa saja yang mereka rasa, mereka kena share dengan Wawa. So bila diorang rasa macam, Miss, saya nak peluang tu, and saya akan bagilah. So kita tak ada, Wawa lebih kepada kita lebih menggunakan cara yang direct, interaksi, dan Wawa buat mereka tak rasa takutlah untuk bagi tahu Wawa apa yang diorang rasa. Dan menarik Wawa katakan perhatian yang diberikan itu harus orang kata sama rata. Tapi doktor, kadang-kadang memang kita kaitkan FOMO ni banyak dengan generasi yang muda. Tapi saya kira FOMO ni satu situasi yang boleh dialami oleh semua orang, tidak kira usia. Dan bagaimana pendapat doktor sendiri, bagaimana orang yang mungkin lebih berusia walaupun tidak aktif di media sosial, bagaimana mereka mengalami FOMO ini? FOMO yang sebagaimana mereka mengalami itu? So kalau kita ikut kajian Sugita, it's a very good question. Kalau kita kajian apa yang saya baca tu ya, sebenarnya kita, masa saya fikir juga saya baca kajian tu, saya pun masa dulu semasa di college pun masa tu tak ada media sosial lagi. Saya taklah muda sangat ya. So masa tu tak ada lagi media sosial seperti yang kita ada sekarang ni. Tetapi kita sering dengar mungkin ada event yang berlaku di satu tempat yang kawan kita pergi, kita pun terasa nak pergi ya. Mungkin ada contohnya macam saya dulu dekat New Zealand tu, orang nak pergi tengok rugby, kita mula-mula tak nak pergi, mungkin nak study, tapi tiba-tiba dengar semua nak pergi rugby, kita pun tiba-tiba nak pergi rugby, padahal tiket dah tak ada dah. Ya, so ini macam perasaan fear of missing out tu. Walaupun kita pada mula-mula tak ada niat pun nak pergi, tapi memandangkan orang semua pergi ke sana, so maka kita pergi. So sama juga contohnya dengan di kalangan warga sini juga. Tengok kawan-kawan dia yang pergi berkelah ataupun travel kan, yang tiba-tiba yang mungkin tak berkemampuan tiba-tiba nak pergi. Saya dengar juga ramai di kalangan senior-senior kita yang telah bersara, mungkin dia ada niat lain mula-mula, tapi tengok kawan-kawan dia dah travel. Ini sebelum COVID lah. Kan? So tiba-tiba dia pun nak pergi travel juga. Kan? So ini technically fear of missing out juga, walaupun bukan disebabkan oleh media sosial. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang isu ini bukan isu yang baru. Kalau kita lihat, kalau kita tengok cerita P. Ramlee dulu pun ada skripnya. Orang ada rumah besar, kau pun bawa rumah besar. Orang ada kereta besar, kau pun bawa kereta besar. Ini juga sebenarnya secara tidak langsung perkara ini telah pun berlaku daripada zaman dahulu lagi. Kalau kita cakap tentang zaman sekarang pula, kita lihat kepada perubahan zaman, perubahan landscape kehidupan kita hari ini dengan adanya media sosial itu juga. Kalau kita lihat dalam tempoh PKP itu sendiri pun di awal Mac yang lalu, kalau kita lihat seorang individu memuat naik tentang kopi dalgona dan seluruh rakyat akan buat kopi dalgona. Dan ini juga sebenarnya kita boleh kaitkan dengan FOMO ini. Bagaimana Prof melihat faktor-faktor ini, Prof? So betul, yang what you're saying betul, memang betul, di mana saya rasa media sosial telah
meluap-luapkan lagi isu FOMO ni. Mungkin dulu ada sedikit macam kita bincangkan tadi, tetapi di samping tu kita dah ada Instagram, Twitter dan juga Facebook, maka lebih ramai orang post gambar-gambar yang mungkin kita rasa macam kehidupan ni lebih baik daripada kehidupan kita. Maka kita pun tiba-tiba terasa nak pergi. Saya selalu nampak ni macam tadi Wawa kata kat universiti daripada universiti ni ramai orang datang daripada berbagai tempat. Semula-mula dia ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang tak begitu kaya, ada yang terlampau kaya pun ada juga. Tapi bila masuk ke universiti, kadang-kadang yang haves dengan have-nots tu diorang berkelakuan berbeza. Tetapi mungkin mula-mula you berniat untuk study, tapi memandangkan semua orang ada isu-isu lain, you pun terikut-ikut juga. So ini menjadi satu isu di mana kalau kita tak jaga diri kita sendiri, akan menyebabkan isu kesihatan mental. Itu yang kita bincang tadi. Dia bukan FOMO itu sendiri mungkin bukan kesihatan mental per se, tapi dia satu situasi di mana kita perlu mengkaji. Kerana kalau kita biarkan saja, terutama dengan berluasnya social media ini kan, maka ada impak lain yang akan terjadi. Okey, dan kalau Najwa sendiri kan, kalau kita nak orang kata 100% menyalahkan media sosial memang tak boleh sebab media sosial banyak orang kata memberikan kebaikan juga. Bagi Najwa sendiri, bagaimana Najwa melihat kebaikan, Najwa menggunakan media sosial ni mencari keseimbangan sebab kita muda. Jadi kalau nak ditinggalkan kat tengah-tengah. Kita. So kalau nak kata kita tak dipengaruhi oleh apa yang berlaku di media sosial, itu mungkin tipu juga. Tapi bagaimana Najwa mencari keseimbangan itu, nak melakukan apa yang masih orang kata trendy di media sosial, tapi at the same time tak adalah terpengaruh sangat dengan sesuatu trend itu. Okey, macam Wawa menggunakan cara di mana macam kalau Wawa terlalu banyak sangat dekat Instagram ataupun Twitter, Wawa akan cuba macam ambil 1 or 2 days untuk bertenang, untuk fokus on living, fokus on apa yang kita ada kat dalam rumah. Kadang-kadang kita duduk dalam bilik bertenang sekejap pun Wawa rasa benda tu sangat membantu Wawa in a way. So Wawa tak macam, pada Wawa it's important untuk kita ambil masa untuk berehat sekejap daripada social media. Alright. Saya suka juga dengan apa yang Wawa katakan. Orang kata kita detox daripada social media. Kita berpijak di bumi yang nyata daripada kita melihat apa saja mungkin bayang-bayang yang berada di social media ini. Dan Prof, kita berbalik kepada FOMO ini sendiri. Kita cakap tentang implikasi yang Prof katakan tadi. Secara tidak langsung, mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang tak sedar bahawa sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita ataupun anak-anak kita mengalami masalah ini. Disebabkan oleh FOMO ini, ditambah pula dengan perasaan rendah diri, iri hati, sakit hati kadang-kadang mungkin dijadikan bahan ejekan, permainan daripada rakan-rakan dan orang sekeliling yang boleh memberi impak yang cukup besar kepada kesihatan mental bermula dengan situasi FOMO ini. Betul. Memang kalau ikut kajian pun menunjukkan bahawa implikasi fear of missing out ni dia bersangkut paut dengan berapa lama individu itu menggunakan media sosial. So the longer that you are on social media, lebih tinggi risiko implikasi atau impaknya. Dan impak ni macam kita bincangkan tadi, satu adalah anxiety atau kegelisahan kerana dia terpaksa on. Sikit-sikit nak scroll, Fiza buat apa ni? Baju apa dia pakai? Kita nak pergi ke mana? Nak beli jugalah. Kan? Macam tu. Mungkin so kan you're always on. Kan you're always on. Itu satu isu. Kedua itu macam Fiza kata juga tadi, di mana mungkin tengok Allah dia ni ada semua benda saya tak ada. Maka di situ kalau dia ada elemen-elemen lain kan, rendah diri, dibuli contohnya, keadaan situasi rumah yang tak begitu elok, maka kat situlah masalah kemurungan pula boleh berlaku. Ini belum lagi isu di mana bila kita yang melihat ni, kita follow, orang tu follow balik. So kita tengok dia punya kehidupan, kita post kita punya tak sama. Mungkin itu disebabkan mungkin ada yang akan mengejek. Engkau nak ikut tapi engkau tak cukup. Contohnya. Kadang-kadang orang cakap kan, tak payah makan lah, dah memang besar. Contoh. Ini kadang-kadang gurauan yang sering berlaku dalam kalangan kita sendiri. Ini saya bercakap untuk diri saya sendiri juga. Secara kita tak sedar, secara lisan, tak payah, kita bergurau. Tak payahlah make up dah memang macam tu dah. Kita rasa tu satu gurauan. Tapi kita tak tahu bahawa apa yang sedang dilalui oleh individu tersebut. Mungkin pagi tadi dia baru kehilangan insan tersayang. Dia baru mengalami masalah kewangan yang teruk. Yang tak dikongsikan. Disebabkan gurauan itu juga mungkin boleh menyebabkan bom jangka itu meletup, Prof. Betul, memang betul. Because macam kita bincangkan tadi juga, di mana kadang-kadang apa yang kita lihat di media sosial tak semestinya yang sebenar-benarnya. Itu yang kita perlu faham. Going back to yang tadi Sugita tanya kepada Najwa, apakah kita
saya rasa kita dah perlu ada satu kelas di mana menggunakan media sosial ini satu kurikulum ataupun satu isu yang perlu dibincangkan, kerana sekarang ni anak-anak muda memang tak boleh lari daripada media sosial. Ya, kita tak boleh lari daripada penggunaan apa yang selamat, apa yang tak selamat, adakah perlu detox macam Najwa guna atau tidak contohnya, apakah positif dan negatif ya. Kerana kita lihat di sini kita membincangkan isu di mana social media itu bagus untuk beberapa perkara, tetapi kalau tak digunakan dengan betul, maka ada isu FOMO dan juga implikasinya. Dan menarik bila doktor katakan tadi anxiety, kegelisahan. Saya ada seorang kawan ni yang setiap kali kita keluar selalu ambil telefon, akan check. So saya tanyalah kat dia, apa yang awak selalu check ni? Tak ada, I'm just anxious, saya gelisah. Jadi saya scroll. Bila saya scroll ni saya kurang sikit kegelisahan saya. Itu ubat. Itu ubat bagi dia. Ada seorang lagi kawan menarik, baru hujung minggu hari itu jumpa. Seorang ni bercerita yang ada seorang individu A ni membeli beg berjenama. Jadi individu B jealous. Jadi dia pun beli beg berjenama itu dan menunjuk-nunjuk di social media. Jadi itu pun saya rasa FOMO lah. Bukan JOMO. Kalau joy of missing out lain. Kita suka je dengan cara kita kan. Dan mungkin doktor boleh kongsikan, sebab saya ada terbaca satu blog pengakuan seorang gadis ni berkata yang dia suka orang kata travel. Tapi dia travel bukan sebab dia nak. Dia tengok orang di social media, di media sosial suka sangat travel dan dia travel. Tapi bukannya dia menikmati situasi itu, tapi sebab dia takut ketinggalan. Dan mungkin doktor boleh memberi sedikit pendekatan bagi mereka di rumah sana. Bagaimana boleh kita mengatasi FOMO ini? Yeah, so I think that's a very good comment tadi tu. Kerana kalau kita duk ikut individu-individu kita follow ni, dan kita mungkin tak berkemampuan, kita boleh bankrupt tu. Ya? So yang pertama tu, kalau kita tengok dari segi apa yang perlu kita buat, yang pertama set goals. Tentukan apa hala tujuan kita untuk ke media sosial ini. Dan kita kena nekatkan diri sebabnya. Because kalau kita duk tengok orang lain semua, memang dia lebih baik daripada kita. Kita andaikan. Padahal kalau dia tengok kita punya media sosial pun dia rasa kita lebih baik daripada dia. Ya? So pertama kali set goals. Yang kedua tu kita kena live the moment. Ataupun kalau sekarang ni yang satu ayat yang agak popular dipanggil mindfulness, which is being present at the moment. Bila kita asyik melihat kepada situasi orang lain, kita lupa bahawa kita ni dalam keadaan mungkin yang lebih baik ataupun dalam keadaan yang tenang, tapi kita tak melihat keadaan kita. Contohnya kita di studio ni. Kalau kita duduk scroll tengok orang lain kat studio lain, kita rasa alamak, kita lupa kita kat studio yang ni dan kita dalam satu momen yang sangat-sangat penting dan juga special. Dan yang ketiga adalah dari segi self-care. Di mana macam tadi Najwa katalah, detox, mengambil masa untuk mungkin berkelah ataupun bersukan ataupun buat-buat perkara lain selain daripada menggunakan media sosial, itu sangat penting. Kerana impak daripada FOMO ni, salah satunya adalah kita mungkin tak tidur, duduk scroll manjang. Among us ke berapa orang kita kadang nak sebelum tidur scroll sekejap. Tengok setengah jam. Tengok Instagram Prof. Naik bicycle. Itu dah FOMO juga tu. So contohnya, ataupun mungkin kita apa dia panggilnya, yalah kita melihat ataupun kita tak tidur kan, kita buat perkara-perkara yang kita mungkin dah tak larat nak buat, tapi kerana nak fear of missing out tu, kita mau buat. So maka kita akan ada impact atau implikasi daripada situ juga. Okey. Mungkin bila kita cakap tentang impak dan juga implikasi yang diberikan oleh kita di media sosial ini juga, Najwa sendiri sebagai seorang selebriti, bagaimana Najwa mengambil pendekatan untuk kalau kita lihat dalam ratusan ribu followers Najwa tu mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Jadi sebagai seorang selebriti, bagaimana Najwa sendiri membawa diri Najwa untuk meletakkan sesuatu yang lebih positif, yang lebih bagus, yang mana kalau boleh tidak menimbulkan rasa cemburu, rasa iri hati ataupun perkara-perkara yang negatif melalui media sosial ini. Okey, macam Wawa lebih suka macam berkongsi perkara yang Wawa rasa diorang pun boleh buat. Contohnya macam dari segi belajar, dari segi kehidupan. Wawa rasa kehidupan yang Wawa portray dekat dalam social media Wawa, sebenarnya mereka boleh je buat. Macam dari segi macam Wawa ada juga buat sesi berborak dengan mereka, interaksi dengan mereka, and daripada that session sebenarnya boleh nampak yang kita dua-dua ni dekat dalam
tempat yang sama. So tak ada beza pun sebenarnya Wawa dengan mereka. Wawa lebih suka untuk buat mereka rasa yang Wawa sama je macam diorang. Wawa lebih suka macam tu. Sebab Wawa rasa kalau Wawa buat, Wawa rasa lain daripada diorang, I don't feel like benda tu real. Okey. Dan saya kira orang di luar sana pun bila kita ikuti seseorang di media sosial, kita nak orang kata relatable, seseorang yang relatable sama seperti kita kan. Kadang-kadang yang boleh menjadi inspirasi juga. Sebab apa yang kita harus akul juga Prof dan juga Najwa serta penonton, kita mungkin di dalam badai yang sama, tapi kapal kita ni berbeza-beza. Ada orang kapalnya besar, ada orang kapalnya kecil, dan ada juga orang kapalnya berlubang-lubang. Jadi kita tak boleh nak samakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sedikit pesanan ringkas kepada Prof, kalau mereka melihat individu-individu di sekeliling mereka ini mempunyai FOMO ini, bagaimana cara untuk kita membantu mereka? So I think yang paling penting sekali kita kena ingat macam Chadwick Boseman, di mana individu yang menjadi Black Panther itu mengalami masalah kesihatan yang kita tak lihat. Kita lihat apa yang positif dan baik saja. Tetapi sebenarnya individu tersebut tengah mengalami satu penyakit kesihatan yang sangat teruk. So I think the most important message adalah pertama adalah be kind. Kerana kita tak tahu kehidupan orang tu macam mana. Macam kita bincang tadi lah, nampak luar cantik tapi dalam mungkin merana. So be kind. Yang kedua adalah set goals, fokus untuk penggunaan media sosial itu. Dan kepada kita yang menggunakan media sosial, fikirkan dulu sebelum kita post juga. Kerana impact yang kita lakukan tu mungkin akan memberi kesan yang negatif kepada individu. So kalau kita berfikir mengenai isu ini, insya-Allah kita tak adalah nak menunjuk sangatlah, ataupun implikasi dia tak begitu negatif. Okey, baik, saya kira apa yang Prof dan Najwa kongsikan hari ini memberi pencerahan kepada penonton-penonton wanita hari ini mengenai FOMO, fear of missing out, dan kalau kita boleh kita nikmati momen ini sekarang dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya rasa kesimpulannya daripada apa yang Prof katakan dan juga Najwa katakan, kita sendiri harus bersyukur dengan apa yang kita ada, selain daripada kita nak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Okey, kita akan bersama dengan Najwa sebentar lagi, yang mana Najwa akan bersama dengan Aqua Arifin mempromosikan lagu 2. Tapi sebelum tu, bersempena dengan 11-11 ini, ada sesuatu yang nak kami kongsikan. Bersama dengan Shopee, saksikan. Jom tonton Shopee 11-11 Big Show. Saksikan kumpulan K-pop Stray Kids, barisan artis dan selebriti-selebriti kegemaran anda. Dapatkan ganjaran terbesar dan menangi hadiah lumayan. Serta tawaran RM1 istimewa dibawakan khas oleh para penaja kami. Pastikan anda tidak lepaskan peluang mendapat ganjaran hebat. Shopee 11-11 Big Show, 11 November, 9 malam, hanya di saluran-saluran ini. Shopee 11-11 ada jualan hebat. Iklan ni macam tu. Ya ke? Okey. Teruskan. Okey, jadi nikmati penghantaran percuma dengan pembelian minima RM11 dan juga voucher diskaun 50%. Dapatkan Proton X50 dengan RM RM1 apabila bermain permainan satu atau tidak. Selain itu, jangan lupa untuk saksikan Shopee 11-11 Big Show hari ini jam 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Persembahan daripada kumpulan K-pop Stray Kids dan selebriti terkenal Malaysia seperti Anwar Zain dan Ella. Juga banyak hadiah lumayan untuk dimenangi seperti TV Samsung, Honda Vario dan banyak lagi. Jadi muat turun aplikasi Shopee sekarang. Saya dah muat turun sebab awak suruh saya muat turun hari itu kan nak menang kereta Proton X50. Dah add to cart ke belum? Banyak sangat dekat kad saya. Banyak sangat aplikasi yang kita nak add to cart hari ini. Jadi okey, tak apa. Apa-apa pun kita nak kongsikan itu sebentar lagi. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga Najwa. Dan jangan ke mana-mana, kita nak berehat dahulu seketika. Nantikan single terbaru 2 daripada Najwa Latif dan juga Aqua Arifin. Jumpa lagi sekejap lagi. Wanita hari ini. Aku punya rasa cinta kepada dirinya. Oh indahnya cinta kita berdua. Aku punya rasa rindu kepada dirimu. Mungkinkah kau cintaku yang satu cinta? Apakah itu mahu atau perlu? Tak
a part of moon. You don't know that I've been praying, hoping that you will be my boo. Cukup hari yang must-stop, obsessing over you. You're a flame, yes I've been saying. To get you it's a must, it's a win. Tak dapat nanti aku boleh jadi giveaway. I mean take a look at you, independent natural. Ain't gonna find a fighter better than you. I swear to God, since I fell for you, hard things are not the same. Can focus on my game, thinking about you when you're away. Aku asyik rindu, makan pun tak lalu. I just wanna be with you sampai ke anak cucu. Even when you sing, I still want to sing. Try perform di dalam kereta di atas highway. It's just us tu, tak lagi sendu. I have decided, have my heart stuck. If you, my baby, you. Cinta, kini ku tahu engkau yang ku perlu dan berdua kita bersama. Hanya kau dan aku yang menemani tiap malam sepimu, menyinari hari-hari siangmu, memberikan kamu semangat baru, menutup segala kurangnya kamu, menemani tiap malam sepiku, menyinari hari-hari siangku, memberikan aku semangat baru, menutup segala kurangnya aku. Terima kasih. Sama-sama. Halo Najwa Latif dan juga Aqua Arifin dengan lagu terbaru anda dua ya. Betul. Ini kali kedua anda Bekerjasama, berkolaborasi betul. sekali Ya, lagi betul. selepas lagu Tak Kisah pun. Betul. Baik. Betul. Mungkin peminat-peminat anda nak tahu terlebih lanjut mengenai lagu dua ini. Idea siapa di sebalik liriksnya dan sebagainya. Okey, untuk lagu dua ni penulis lirik adalah adik-beradik saya, kakak saya Ika Latif, saya dan juga adik saya dan juga aku Arifin. Lagu ni sebenarnya mesej yang kami cuba sampaikan adalah untuk kita sentiasa menghargai dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita ada dan apa yang kita tak ada. Okey, macam berkaitan dengan topik kita tadi ya. Betul, dengan bersyukur, apa yang kita betul. baik. Betul. Buat Aqua sendiri kali kedua berkolaborasi dengan Najwa, bagaimana pengalamannya? Apa yang berbeza kali ini? Yang berbeza kali ini berbeza adalah saya dah ada pengalaman sikit lah. Okey. Itu tapi saya masih segan-segan lagi. Tapi pengalamannya sama saja sebab memang Wawa memang seorang yang humble, so dia banyak tunjuk ajar lah cara-cara. Okey. Saya ada terbaca artikel yang berkata lagu Tak Dua ni sepatutnya keluar sebelum lagu Tak Betul. Kisah pun. Mungkin boleh ceritakan sedikit perjalanannya mengapa lagu itu keluar dulu dan bukan lagu dua ni? Okey, sebenarnya pada awal tahun ini saya approach Aqua untuk lagu dua. Okey. Dan memang kita nak keluarkan lagu dua lah. Sepatutnya lagu Tak Kisah pun memang tak ada waktu tu. Okey. Tapi waktu lepas tu kita ada PKP dan waktu dalam jangka masa PKP tu saya dengan adik-beradik saya tulis lagu Tak Kisah pun. Okey. Dan kebetulan Aqua pun buat remix untuk lagu tu dan orang suka. Jadi kami berbincang untuk keluarkan Tak Kisah pun dulu dan dua ni kita hold dulu. So now kita rasa it's the best time untuk keluarkan dua, untuk kenalkan lagu ni, untuk share lagu ni dekat semua orang. Okey, so yang saya baca lagu yang mengambil proses 7 tahun apa yang lagu dua. Lagu dua 7 tahun ya. 7 tahun sebab Wow. separuh lagu ni kami tulis 7 tahun lepas. Okey. And then lepas tu kami siapkan untuk bahagian saya tahun lepas. Okey. And then lepas tu kita jumpa Aqua untuk Pak Aqua tahun ni. Okey. Jadi bagi Aqua, lagu dua ni bagi mereka yang mungkin ramai dah mendengarnya, yang mungkin mendengarnya, bagi Aqua sendiri seperti yang tadi Najwa katakan ada mesejnya supaya kita bersyukur. Bagi Aqua, apa yang Aqua lihat di sebalik lagu ni? Apa mesej tersirat? Tersirat yang Aqua nampak adalah kita kena appreciate benda-benda kecil yang orang-orang yang kita sayang tu adalah. Okey, kalau saya nak tanya kat Aqua, hari ni apa yang Aqua appreciate? Hari ni aku appreciate sekarang ni lah momen bagus bersama Aqua. Wawa ni. Okey, berkait dengan lagu anda jugalah. Baik, bagi mereka di rumah yang ingin mengikuti perkembangan anda berdua, di mana mereka boleh mengikuti anda, dan bagi yang belum mendengar lagu dua ni, terus memberi pesanan kepada mereka. Okey, untuk tengok official music video sebab kita dah ada official music video untuk lagu dua ni. Yeah. So boleh tengok dekat YouTube, boleh search je
saya, dua Najwa Latif dan Aqua Arifin. Okey. Untuk saya punya social media, NG Walatif. Untuk Aqua. Okey, dan Aqua? Untuk sosial aku adalah Aqua Arifin. Semua Aqua Arifin lah. Itu saja. Okey, baik. Terus memberi sokongan anda kepada Najwa Latif dan juga Aqua dengan lagu terbaru mereka dua. Mudah-mudahan ada kolaborasi seterusnya bagi anda berdua. Apapun, InsyaAllah. selamat maju jaya. Terima kasih Najwa dan juga Aqua. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan Fiza. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita hari ini yang mana telah pun banyak kita kongsikan berkaitan tentang topik kesihatan mental FOMO itu tadi, kan Sugi? Betul. Kami berharap apa yang dikongsikan hari ini boleh dijadikan sedikit orang kata seperti yang katakan tadi lah, pencerahan buat anda yang mungkin selama ini tidak tahu apakah itu FOMO sebenarnya. Dan yang paling penting sekali Sugi, sebenarnya kita kena ambil tahu tentang siapa dan apa yang berlaku di sekeliling kita, walaupun sahabat karib kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang mereka sembunyikan dari kita. Seperti yang Prof katakan tadi, be kind. Yes. Okey. So, WHI akan kembali dengan satu lagi topik, iaitu pembubaran perkahwinan. Saya kira Fiza, tiada siapa yang ingin melepaskan ikatan perkahwinan mereka, tetapi kadang-kadang itulah jalan penyelesaiannya. Dan banyak nak kita kongsikan esok bersama dengan Sugita dan juga Hawa Rizwan berkaitan topik pembubaran perkahwinan ini. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada anda yang menjadikan kami sebagai santapan minda di tengah hari ini. InsyaAllah kami tinggalkan anda bersama dengan Najwa Latif sekali lagi dengan Aqua Arifin dengan lagu mereka Tak Kisah Pun. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Matamu ingin ku tatap selalu, senyummu buat aku terpaku, dirimu sempurna begitu pada aku, padaku. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Kau tak perlu try so hard to make me wanna place you in my heart. You're the missing piece of my art that I've been searching from the start. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun muka macam miam miam. Belum mandi, flawlessly masih pretty somehow. When I check up yang cantik tanpa makeup, when you dress up we will boost your confidence level way up. Yang penting you yakin dengan diri sendiri, so that you don't have to overthink about your insecurities, huh? I appreciate everything you do. You're so funny naturally tanpa tahu. Anytime I'm ready to give you my bahu, understand all the pain that you've been through. Yup, I'm glad you're already mine. Can't get you out of my mind. Other flaws you know I don't mind. I'm serious dengan you,